أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, kita akan pergi bicarakan satu topik, iaitu Al-Quran, ya. Tuan-tuan rahimakumullah, apabila masuk bulan Ramadan ni, maka kalau kita ditanya oleh orang ataupun anak kita tanya ke kita, ayah, apa istimewanya bulan Ramadan? Apa kita nak jawab, bang? Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Pasal apa istimewanya kita dengan Al-Quran ni? Tak, pasal Al-Quran lah satu-satunya mukjizat yang masih ada sampai sekarang. Hak lain dah tak ada dah. Tak. Dengar cerita je tak? Keluar ayah kok jari Nabi tak? Itu semua dengar cerita dalam hadis. Tapi Al-Quran Al-Karim kekal sebagai mukjizat teragung yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai bila, Ustaz Syafi'i? Sampai bila-bila tak? Sampai bila-bila? Sampai kiamat baru apabila dah dikiamatkan dunia ni, berakhirlah dunia, barulah maknanya habis. Makna mukjizat Al-Quran kekal sampai bila-bila. Kalau kita hanya menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa, hanya menahan diri daripada makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Saya teringat satu ceramah yang saya dengar, tuan-tuan. Ceramah tu khabar. Dia kata bulan Ramadan ni yang Allah Ta'ala jamin kepada kita, la'allakum tattaqun tu, kalau kita mengikut package, macam kita nak buat umrah juga tak? Package umrah dia tak boleh tinggal salah satu rukun, tak sah umrah. Begitu juga haji, solat, semua dia package. Jadi dalam bab nak menyempurnakan ibadah, supaya ibadah puasa ni tadi dia jadi mendapat darjah takwa, dia mesti mengambil package yang telah diberikan oleh Nabi kita. Saya senaraikan ada 5 perkara yang perlu kita buat, paling minimum. Mestilah kita memperbanyakkan sedekah. Ini package Rasulullah. Sebab ada hadis sahih muttafaqun alaih. Ibnu Abbas menyatakan bila masuk bulan Ramadan, Nabi menjadi lebih dermawan berbanding bulan-bulan biasa, seperti angin yang berhembus dengan kencang. Maka maknanya package Ramadan ni, tuan-tuan, dia mesti dengan banyakkan bersedekah. Bukan sekadar zakat. Bukan sekadar zakat fitrah. Tak. Kalau zakat fitrah RM7 sahaja. Nak bagi lebih Power Ranger lagi, kena dengan sedekah. Mesti. Yang keduanya, memperbanyakkan solat sunat. Bukan sekadar tarawih. Tak. Banyakkan juga solat sunat yang lain dalam bulan Ramadan. Antaranya solat sunat tahajud. Pasal apa kita ada peluang untuk tahajud tak? Tiap-tiap hari ada. Kena kita bangun sahur. Bangun sahur takhir. Jadi bila kita takhirkan sahur, kita boleh dapat tahajud, kita boleh dapat pahala mentakhirkan sahur, kita boleh juga dapat pahala semayang berjemaah. Baru tak berlaku insiden lepas sahur tidur balik. Ni bangun sahur pukul 3 pagi, lepas makan pukul 4.30, nak nunggu pukul 5.30 lama tak yuk? 5 sejam. Sejam lagi, ni sempat lagi serang. Pegang tasbih tak? Menyandar atas sofa. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, khah lalu. Baik, itu amalan kedua. Maknanya tadi banyakkan sedekah. Yang kedua, banyakkan sembahyang sunat-sunat ni. Yang ketiga, yang ketiga, memperbanyakkan baca Quran. Berbanyakkan membaca Al-Quran. Sebenarnya saya nak sebut poin baca Quran ni last sekali, tapi kita sebut nombor 3 pula tak? Tak apalah. Banyakkan baca Al-Quran. Yang keempat,
Yang keempat, Qiyamul Lail, Tadarus, Tarawih, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Ya. Qiyamul Lail. Orang tanya, Qiyamul Lail ni buat macam mana tak? Qiyamul Lail ni tuan-tuan, yang saya belajar lah. Dia kalau nak sebut Qiyamul Lail tu yang seperti mana yang diamalkan oleh para ulama, kalau dia dah mula 10 malam terakhir tu, dia tidak akan keluar daripada masjid tu. Ya? Kalau dia start buat Qiyamul Lail, katalah habis mayang tarawih, tak, katalah pukul 12 dia start nak iktikaf, akan sampai ke subuh lah dia di masjid tu. Itulah iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir, tak? Kita boleh ada tak? Lepas habis tarawih tadarus. Lepas tadarus moral dulu, moral tadarus, lepas tu balik, tak? Tengok-tengok pukul 1. Pergi sembahyang sunat 2 rakaat je di masjid, tak? Itu sekejap sangat iktikafnya, tak menepati syarat yang dianjurkan oleh para ulama, tak? Maka duduk lamalah di masjid, buat benda di masjid iktikaf. Berbuatlah pelbagai perkara-perkara yang dianjurkan seperti solat-solat taubat, berzikir dan sebagainya lagi. Baik, saya nak sentuh yang poin yang ketiga tadi, iaitu membaca Al-Quran. Ataupun poin yang sebenarnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu padanya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi apa kepada kita? Sebagai petunjuk dan pembeza antara betul dan salah. Baik, tuan-tuan rahimakumullah. Said Abdul Ala Al-Maududi, ulama Pakistan saya, menggariskan kepada kita, tak, ada 4 perkara yang dituntut kepada kita dengan Al-Quran. Maknanya kalau kita ada 4 tanggungjawab lah pada Al-Quran ni. Yang pertama, kata Said Abdul Ala Al-Maududi kepada kita dalam bab Al-Quran ni, hendaklah kamu membacanya. Hendaklah kamu membacanya. Dia ada 4. Saya tulis lah. Hendaklah yang pertama kamu membacanya. Yang kedua, hendaklah kamu memahami maknanya. Yang ketiga, hendaklah kamu menjelmakannya, yakni mengamalkannya. Yang keempat, hendaklah kamu menyebarkannya. Yang pertama, baca Al-Quran. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan rahimakumullah, malaikat Jibril alaihi salam turun ke dunia, turun ke bumi. Buat apa? Jumpa Nabi. Buat apa? Tadarus. Jibril alaihi salam turun bertadarus dengan Nabi pada bulan Ramadan. Apa makna tadarus, bang? Belajar, saling belajar. Darusara. Maknanya ada orang tukang semok. Sebab itu tadarus paling tidak 2 orang, dan salah seorang mesti orang yang arifun bab Al-Quran. Kalau dia pun bodoh juga, jangan tadarus dengan dia. Mu dengar aku baca, dengar. Satu pun tak salah. Habis-habis gini, bos. Baca pula dengan Ustaz Syafi'i, mula-mula salah dah. Bis. Mana dulu salah. Ustaz hari tu saya baca dengan orang tu, satu pun tak salah. Sebab mu dengan dia 2 kali 5 tak? Sebab tu cari orang yang berilmu, orang yang bukan nak kata pakar lah sampai tahu ni tarik Syatibi, ni tarik Jazari, ni baca ni Ahmad Jaiz boleh baca 4 atau 5, ni boleh baca 2, tak payah lah tapi tu tak. Maknanya kita setengah orang tak tahu hukum tajwid. Tak tahu. Ni mak menda, tanya dia tak? Yasin. Ni mak menda ni. Mak apa ke benda ni Yasin? Dia tak tahu betul mak lazim kan, benda tak tahu. Tak, tapi baca betul. Nabi baca dan disemak oleh Jibril. Sebab apa tuan-tuan? Nabi kita ummi. Ya, Nabi kita ummi, orang yang buta huruf, ya. Nabi baca, disemak oleh Jibril alaihissalam. Tiap kali masuk bulan Ramadan, bulan pertama, wawah kita. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni insya-Allah kita akan mengadakan program tadarus Al-Quran sepanjang 30 hari Ramadan. Tak? Dijemputlah pada siapa yang berminat untuk ikut serta. Habis tarawih sekarang, tengok orang tu juga. Hak jemaah tahun lepas. Kira balik. 1, 2, 3.
Tahun depan abang meninggal. Lepas tu abang meninggal, lepas tu meninggal, aku meninggal, pupuh terus. Kadang-kadang Tuhan lebih nyakitkan hati tak. Pengerusi surau pun tak nak tuan tadarus tak. Dia sibuk duk semak benda tahu. Orang tadarus dia duk cek tingkap, cek mikrofon. Saya duk perhati. Aku ambil meretung kelepuk tu kepala tahu tak. Marilah tadarus. Pasal apa tak nak tadarus tuan? Nah, kadang-kadang orang kita tak nak tadarus bukan dia tak teringin tapi dia malu. Sebab dia baca tak apa nak lancar tak. Betul. Pengalaman saya di tempat saya dulu, di Serendar dulu. Ada satu abang.